Lebih daripada 20 orang peserta program Semarak Jawi Anjuran Masjid Al-Muhtadi Billah Kampung Sungai Kebun menerima hadiah-hadiah dan sijil-sijil penyertaan semasa majlis penutupan program tersebut pagi tadi. Program diadakan bersempena Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-33. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Roslan bin Haji Tajaa, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Sepanjang program yang bermula 1 April lalu, 3 acara diadakan sebagai pengisian, antaranya Bengkel Jawi, Peraduan Tulisan Jawi dan Peraduan Membaca Teks Jawi. Ia disertai oleh ahli takmir masjid berkenaan, para belia masjid serta penduduk kampung berhampiran. Majlis merupakan salah satu usaha untuk memakmurkan masjid serta mendedahkan para belia khasnya dengan aktiviti-aktiviti berfaedah. Tujuan kami mengadakan bingkel tersebut dalam salah satu daripada pengisian program Semarak Jawi. Apabila sudah bingkel, maka diadakan peraduan untuk menilai sejauh mana ataupun pencapaian peserta-peserta bingkel tersebut. InsyaAllah di lain hari ataupun ada ke lapangan, bingkel ini akan kami laratkan sebagai satu pengisian dalam kuliah, sisi kuliah Maghrib. Beta Sendirian Berhad petang tadi mengadakan Expo Kereta Beta di Demol, Gadong. Expo dirasmikan oleh Dr. Haji Sufri bin Haji Ladi, Pengarah Pengangkutan Daran dan Pengerusi Otoriti Perlesenan Kenderaan Bermotor. Expo berlangsung sehingga 7 Mei depan, bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Beta Sendirian Berhad menawarkan perkhidmatan satu bayaran, merangkumi sewa kenderaan, insuran, lesen kenderaan, mengganti tayar dan bateri, mengganti brake pen dan perkhidmatan penyelenggaraan kenderaan. Asas kepolisan dari segi fizikal, undang-undang dan kerohanian antara yang didedahkan semasa latihan bagi rekrut polis tambahan pasukan polis di Raja Brunei. Butirannya menyusul selepas ini. ...62 pelatih lelaki dari skuad 1 dan 2 2016 bagi rekrut polis tambahan APO, pasukan polis Diraja Brunei yang selamat menjalani latihan diraikan semalam dengan majlis dikir. Majlis diadakan di Dewan Serbaguna Pusat Latihan Polis, Gadong. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai. Sepanjang menjalani latihan, para pelatih didedahkan dengan latihan asas kepolisan dari segi fizikal, undang-undang dan kerohanian bagi mempersiapkan diri mereka sebelum keluar bertugas sebagai anggota polis tambahan. Antara yang hadir, Penguasa Kanan Polis, Cip bin Haji Muhammad, Pemangku Timbalan Pengarah Jabatan Kerakan. Mukjizat terbesar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kitab suci Al-Quran. Selepas kitab suci Al-Quran, peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah satu mukjizat agung yang dialami sendiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda telah diisra'kan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin dan dimi'rajkan ke langit menuju Sidratul Muntaha. Isra' dan Mi'raj adalah peristiwa agung yang penuh pengajaran dan iktibar, kerana dalam peristiwa itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan banyak kejadian aneh dan ganjil yang menunjukkan perilaku manusia beserta balasan yang mereka terima terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Perkara tersebut adalah di antara isi kandungan khutbah Jumaat hari ini bertajuk Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj terdapat banyak hikmah dan pengajaran di dalamnya untuk direnungi dan dihayati, serta dijadikan iktibar untuk meningkatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah kita boleh mengambil pengajaran daripada satu peristiwa di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal seorang lelaki yang sedang memikul barang yang tidak mampu untuk dipikulnya. Namun lelaki tersebut masih ingin menambah pikulannya itu dengan memasukkan barang-barang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya,
tentang perihal orang itu. Lalu Jibril alaihi salam pun menjawab, ia adalah orang yang suka membawa amanah meskipun ia tidak sanggup untuk menunaikannya. Namun begitu, ia masih juga mahu menambah dengan amanah yang baru. Sesungguhnya, dalam agama Islam, amanah merupakan satu tanggungjawab yang amat besar dan berat untuk dilaksanakan, dan ia bukanlah satu perkara yang ringan dan mudah. Kita hendaklah berhati-hati dalam memikul sesuatu amanah yang diberikan. Perlu diketahui, amanah itu adalah terlalu luas. Ia meliputi agama, kewajiban syarak, kepimpinan, pekerjaan seperti pentadbiran, perniagaan dan sebagainya. Setiap orang mestilah menunaikan amanah-amanah ini dengan sempurna. Sesungguhnya pekerjaan adalah satu amanah besar yang mesti ditunaikan tanpa mengira apa jua bentuk pekerjaannya, asalkan tidak bercanggah dengan hukum syarak. Seorang pemimpin dan majikan sudah tentu inginkan pekerjanya bersikap amanah. Oleh itu, sifat amanah perlu diterapkan dan dipraktikkan. Orang atasan perlu memberi teladan yang baik kepada orang bawahan mereka. Dengan itu sifat amanah akan menular dalam diri mereka. Ahli-ahli Muslimah Balai Ibadat Kampung Mata-Mata Gadong dengan kerjasama ahli-ahli jawatan kuasa takmir Balai Ibadat Kampung Mata-Mata Gadong pagi tadi mengadakan aktiviti amal projek menghantar sedekah di daerah Tutong. Projek bertujuan meringankan beban golongan yang memerlukan sebelum menjelangnya bulan Ramadan. Sumbangan berupa berangan asasi ini disampaikan oleh Awang Haji Matali bin Haji Khamis, Ketua Kampung Mata-Mata Gadong, selaku Ketua Rombongan kepada Awang Haji Omar bin Abdul Aziz, Penghulu Mukim Okong. Awang Haji Omar kemudian menyerahkannya kepada 26 buah keluarga terpilih di Kampung Bukit. Projek kali ketiga ini merupakan kegiatan tahunan Balai Ibadat Kampung Mata-Mata Gadong dan akan dilaratkan ke daerah-daerah lain. Kursus bimbingan haji dihasrat dapat memantapkan ilmu pengetahuan dan memberikan kefahaman mengenai ibadah haji kepada bakal jemaah haji. 38 orang bakal jemaah haji di daerah Temburong menyertai kursus tersebut yang diadakan di Sekolah Persediaan Arab Temburong. Kursus yang dikendalikan Jabatan Urusan Haji itu diadakan setiap hari Jumaat dan Ahad selama 10 hari. Ia antara lain bertujuan bagi membantu bakal jemaah haji mempersiapkan diri agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Antara pengisian kursus termasuk rukun-rukun haji dan beberapa perkara yang berkaitan dengan ibadah haji dan umrah. Jawapannya, kalau mungkin 2-3 hari pemerintahannya cuma indah dari Alhamdulillah, pada hari ini masuk kali yang kedua. Minggu pertama kursus bimbingan haji bagi tahun 1438 Hijrah, khusus bagi jemaah-jemaah haji di daerah Temburong. Dan kursus yang diperuntukkan ataupun masa yang diperuntukkan oleh Jabatan Urusan Haji bagi setiap bakal-bakal haji itu selama 10 kali ya. Setiap kali diadakan kursus ianya berlangsung selama 2 jam, mulai pukul jam 8 pagi hinggalah 10 pagi pada setiap hari Jumaat dan hari Ahad. Sebenarnya seperti mana yang telah sudah juga pada tahun-tahun yang lalu dan akan datang, kami hanya akan menyampaikan mengenai dengan manasik haji khususnya, yaitu mengenai dengan rukun-rukun dan wajib-wajib haji, sunat haji dan sebagainya, dan yang bersangkut paut dengan ibadah haji sewaktu berada di Madinah Al-Munawwarah dan juga di Tanah Suci Kota Mekah. Dalam mereka ini untuk melaksanakan ibadah haji itu merupakan rukun Islam yang kelima. Apa yang saya harapkan dan saya berdoa kepada Allah SWT, moga-mogalah mereka ini akan dapat mengikuti kursusan ini sepanjang kursus ini diadakan dan akan paham segala apa yang disampaikan, dan akhir sekali semoga mereka ini akan mendapat haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah SWT insyaallah. Dan diharaplah mereka ini akan dapat melaksanakan segala apa yang disampaikan di sana, khususnya dalam
ibadah-ibadah sama ada ibadah asasi ya, iaitu sembahyang dan sebagainya. Apatah lagi dalam melaksanakan ataupun merealisasikan mengaplikasikan perbuatan-perbuatan ataupun praktikal dalam ibadah haji dan umrah ini. Alhamdulillah kami mengikuti kursus bahagian haji yang kali yang kedua. Dengan adanya kursus ini dapatlah kami menimba ilmu untuk persiapan kami untuk menunaikan haji. InsyaAllah mungkin pada bulan 8 ataupun akhir bulan 7. Kami harapkan dengan adanya kursus ini dapat membantu kami semasa menunaikan ibadah haji nanti. Kursus yang diadakan bagi jemaah-jemaah haji adalah penting untuk persediaan para jemaah untuk menunaikan fardu haji, untuk bersedia apa yang akan dilakukan di tempat haji seperti di Madinah, di Makkah dan juga di Arafah. Harapan saya dan keluarga dan juga seluruh jemaah haji bagi daerah Temburong dan juga seluruh negara Brunei supaya dapat haji yang mabrur, haji yang terbaik yang akan dilakukan oleh jemaah-jemaah negara Brunei Darussalam. Produk sayur yang berkualiti dan selamat untuk dimakan antara kriteria yang diberi penekanan oleh sebuah perusahaan tanaman sayur-sayuran tempatan untuk menembusi pasaran luar negara. Penggunaan kaedah pertanian moden berpotensi membantu ladang hidroponik Kang Lin merealisasikan sasarannya itu. Bagi tempoh 2 tahun lalu, ladang tersebut berupaya menghasilkan lebih 153 tan metrik sayur-sayuran dan buah-buahan segar bagi pasaran tempatan. Penghasilan tersebut selaras dengan hasrat negara untuk meningkatkan pertumbuhan keluaran daripada sektor pertanian secara berterusan sehingga berupaya menyumbang kepada pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK. Laporannya bersama Asma Yatim Haji Metusin. Dengan jenama All About Green, ladang hidroponik Kang Lin mengamalkan kaedah bebas dari racun serangga dalam penghasilan sayur-sayuran dan buah-buahannya. Terletak di atas tapak seluas 5 ekar yang disediakan oleh kerajaan di kawasan kemajuan pertanian Kampung Sungai Liang, daerah Belait. Ladang ini diusahakan sendiri oleh pemiliknya, Haji Awang Mulyadi bin Awang Moksin, sejak 2009 secara komersial. Dari 29 buah rumah hijau yang dimilikinya, 15 buah untuk tanaman sayur daun dan selebihnya lagi bagi sayur buah. 4 buah dari rumah hijau yang ada dilengkapi dengan sistem fertigasi. Pelbagai jenis sayur-sayuran dan buah-buahan yang berkualiti dan selamat untuk dimakan dihasilkan. Antaranya Arabian arugula atau jarjil, daun salad, daun sadri, kailan, tomato cherry, timun Taiwan dan rock melon. Antara impak bertani menggunakan teknologi moden ialah mengurangkan kos operasi ladang dari segi penggunaan buruh atau kawalan tanaman. Ini kerana sistem tanaman sudah disetkan secara automatik dan berfungsi dengan efisien. Dengan menggunakan rumah lindungan hujan, jumlah hasil akan dapat dijangkakan. Perkara ini akan memudahkan lagi untuk melaksanakan perancangan seterusnya. Seterusnya ialah meningkatkan peratus perolehan hasil yang berkualiti tinggi, keselamatan makanan terjamin disebabkan tiada penggunaan racun dan tiada pembaziran penggunaan baja atau penggunaan baja yang efisien. Dengan pengeluaran hasil 3 kali seminggu, sayur-sayuran dan buah-buahan dibekalkan ke beberapa buah pasaraya di daerah Punai Muara, Belait dan Tutung. Berikutan fenomena El Nino, penghasilan ladang ini menurun pada tahun lalu berbanding tahun sebelumnya dari lebih 82 tan metrik kepada lebih 71 tan metrik. Di sebalik cabaran itu, perusahaan ini berusaha mengenal pasti produk pertanian yang mempunyai nilai dan kualiti yang tinggi untuk pasaran ekspor. Selain mengembangkan pemasaran, syarikat juga telah mengenal pasti rakan strategik dan seterusnya akan membuat usaha sama untuk menghasilkan produk pertanian yang mempunyai nilai yang tinggi bagi persediaan untuk melaksanakan perancangan jangka panjang iaitu ekspor.
Pada tahun ini insya-Allah hasil dan nilai dijangkakan meningkat sebanyak 20 ke 25%. Ini disebabkan oleh adanya tapak yang baru untuk diusahakan dengan menanam produk tanaman yang bernilai tinggi dan berpotensi untuk dipasarkan di pasar-pasar raya. Usaha gigih perusahaan tempatan ini mendapat pengiktirafan apabila terpilih sebagai penerima anugerah peladang, petani dan penternak berdaya maju pada tahun 2013. Semoga usaha dan perancangan rapi yang dilaksanakannya dapat membantunya mencapai sasaran menembusi pasaran ekspor selaras dengan visi negara ke arah pertumbuhan keluaran industri berasaskan pertanian dan agri makanan melalui peningkatan produktiviti dan teknologi tinggi berorientasikan ekspor. Asmayati Majimutusin untuk Berita RTB. Fenomena permakanan ala Korea dan China iaitu steamboat dan panggang mula menjadi ikutan beberapa pengusaha kafe dan restoran di negara ini. Kegigihan 3 pengusaha tempatan dalam mengusahakan sebuah kafe bertemakan steamboat dan grill yang semakin berkembang antara pengisian segmen berita ekonomi hari ini. 3 pengusaha tempatan Awang Haji Almi Ismadi bin Haji Maidin, Awang Muhammad Iskandar bin Abdul Razak dan Awang Muhammad Zailani bin Zainal Abidi telah mengusahakan kabin kafe secara kecil-kecilan sejak 3 bulan lalu. Dengan suasana seperti berada di dalam sebuah kapal, kafe tersebut mula menarik minat para pengunjungnya termasuk pelancong dari luar negara. Tema Eat All You Can atau boleh makan sepuasnya dengan memasak sendiri hidangan yang dipilih serta berkonsepkan suasana kekeluargaan jelas menarik ramai pelanggan. Yang ini berbuka di sini baru 3 bulan. Mula-mula alhamdulillah respon orang ramai kita ni, diorang minat suka menawarkan tempat yang macam ni, keadaan yang macam ni, jenis makan yang ada macam ni masa ni. Juga menarik dalam berita ekonomi minggu ini iaitu perkembangan peranan perkhidmatan pengangkutan perahu tambang yang pada ketika ini turut menerima tempias dari arus perkembangan semasa. Dengan keramaian penduduk kampung air lebih 13,000 orang pada ketika ini, sedikit sebanyak memberikan kesan kepada perkhidmatan tersebut berbanding 10 tahun lalu yang mana jumlah penduduknya mencecah kira-kira 30,000 orang. Namun, kewujudan perahu tambang dan penambang membuktikan peranannya yang masih relevan. Bola sepak Liga Singapura. Brunei DP MMFC tewas dalam pertemuan menentang Geylang International FC di Stadium Bedok, Singapura semalam. Tuan rumah menewaskan DP MMFC dengan keputusan 2-0. Kedua-dua gol pasukan lawan dijerengkan oleh Safiq Ghani dan Victor Kotu. Berbekalkan semangat yang jitu dan tidak mudah berputus asa, membantu Awang Muhammad Adi Salihin bin Roslan 16 tahun menjadi seorang atlet sukan wushu yang penuh berdedikasi dan berdisiplin. Awang Muhammad Adi Salihin baru-baru ini berjaya mengharumkan nama negara Brunei Darussalam apabila merangkul 2 pingat emas dan 1 pingat gangsa pada kejohanan wushu antarabangsa PAS Cup ke-6 di Republik Islam Iran. Ketika diwawancara oleh RTB petang tadi, Awang Muhammad Adi Salihin juga berkata sokongan daripada keluarga, rakan-rakan dan jurulatih adalah antara galakan untuknya terus berusaha dengan lebih gigih. Rahsia kejayaan saya iaitu berlatih bersungguh-sungguh dan mendengar apa jua coach mendisiplinkan diri ketika menjalani latihan. Kata-kata semangat daripada coach saya iaitu how much you give, how much you receive. Menjadi inspirasi saya untuk berlatih bersungguh-sungguh. Saya berbangga kerana dapat mewakili negara Brunei Darussalam pada sukan wushu dan dapat menyumbangkan sesuatu kepada negara.